Hai, apa khabar anda semua? Ya, hari ini aku ingin nak berkongsi cerita tentang ni kadang-kadang kita ni harus kata orang bijak lah untuk berbelanja barang dapur mengikut bajet yang kita ada lah ya. Jadi caranya kita untuk mengatasi macam mana supaya kita tidak over budget kan. Jadi hari ini kita nak kongsikan kepada kata orang kepada anda semua cara bijak untuk berbelanja ya barang dapur supaya kurang over budget ya. Ya, jadi untuk orang yang selalu pergi ke supermarket ke ya bila beli barang dapur terlebih budget kata orang terlebih belanja ya untuk mengelakkan masalah ini terjadi kan. Jadi kita kongsikanlah cara beberapa panduan yang boleh kita cubalah ya. Tak kala keluar membeli belah barang dapur ya, kita sehari-hari kadang-kadang kita rasa pusing juga hari-hari kita nak memikirkan perbelanjaan dapur ya. Ya, keadaan sekarang barang-barang pun semua sudah mahal ya. Kita nak mengatur cara nak menyiapkan macam mana mahal pun kita tetap untuk siapkan makanan apa tu barang makan untuk keluarga kita sehari-hari. Jadi kita ni tentulah nak begitu nak teliti lah mengatur buat anggaran belanjawan bulanan kita ya, belanjawan kita sehari-hari ataupun bulanan. Jadi sebelum berbelanja barang dapur tu kata orang tentukan anggaran ya belanjawan yang kita perlu keluarkan untuk bulan tersebut. Mungkin setiap bulan jumlah berbeza ya bergantung kepada situasi ya. Jadi dengan cara itu kita ni semua boleh rancang kewangan supaya tidak lebih budget ya, terlebih belanja kan. Kadang-kadang kita nak kawal, kadang-kadang entah mana terlebih, mungkin ada kawan-kawan ke keluarga datang, kita terpaksa lah masak lebih sedikit kan. Jadi itu pun jadi over budget juga ya. Tapi kalau keluarga tu datang seminggu sekali, 2 minggu sekali tak apalah. Jadi kalau 1 minggu 3-4 kali pun kita boleh jadi over budget juga. Jadi kita ni kena bawa duit cukup-cukup lah kalau kita nak ke pasar raya. Jangan, kalau kita bawa lebih, kita akan beli lebih ya. Nafsu kita tu akan nak berlebih-lebih, nak itu, nak inilah ya. Jadi kita ni kalau ke pasar raya dan kita bawa wang tunai dengan banyak, memang berbahaya. Memang bahaya ya. Macam mana pun kita tak dapat nak kawal nafsu kita. Kita tengok semua kita nak ya. Ya maklumlah ya. Lebih-lebih lagi kaum hawa ya. Dia kalau tengok apa-apa kumpulan barang dapur tu memang dia sukalah nak beli ya untuk makanan keluarga, bukan untuk dirinya sendiri kan. Jadi kita ni mempunyai kata orang potensi lah untuk berbelanja lebih dengan membeli barangan yang tidak sepatutnya ya. Biasanya lah kan bila dah dapat gaji ke apa, dapat duit apa sajalah, kita ni akan mengasingkan siap-siap duit belanja dapur dan lain-lain. Jadi bahawa saja wang yang telah diperuntukkan ya, barulah kita ni akan membeli belah dengan lebih berhati-hati. Jadi kita kunjungi kedai yang paling banyak memberi keuntungan pada kita ya kan. Kita janganlah pergi tempat yang mahal-mahal kan. Jadi terdapat banyak tempat membeli barangan dapur yang kita boleh tuju, dan setiap satu daripada pasti ada cara tertentu untuk menarik pelanggan datang ya. Ya, kerana hari ini aku beli barang-barang keperluan seperti apa kata orang keperluan bukan keperluan makanan, tidak, macam alat-alat dapur lah. Aku pergi ke tempat biasa je, aku tidak beli ke supermarket. Aku masuk ke pasar ya. Masuk ke pasar, sana ada jugalah jual barang-barang dapur ya. Jadi aku ambil kesempatan untuk membelilah di sana. Jadi seperti misalnya ke Priok ke Kuali kan, ada tempat-tempat yang tertentu kita boleh menjimatkan wang kita ya. Kita pergi ke tempat itu ya. Tidak semuanya kita nak beli kat pasar raya. Kat pasar raya ni harganya ada sedikit lah mahal ya. Jadi pilihan pasar raya ni paling banyak memberi manfaat kepada orang ya, seperti menawarkan harga barangan runcit ya pada harga borong. Jadi mata ganjaran dalam kata orang dalam setiap pembelian dan sebagainya ya. Ya itu dia. Jadi bawa senarai ya, kita semak barang yang hendak kita beli, kita dah tulis. Macam semalam dah tulis kan, ini hari kita nak ke pasar, kita bawa lah apa yang kita nak beli ya. Di situ kita dapat kawal kalau kita sudah tulis awal-awal lagi. Jadi amalkan kaedah kata orang membawa senarai, semak setiap kali kita nak keluar membeli barang dapur ya. Hanya beli barangan yang terasa
kata orang tertera lah ya, sahaja supaya jumlah cukup-cukup dengan duit yang kita bawa. Selain pada mengelakkan kita ni berbelanja lebih, ya juga membawa kita supaya tidak perlu ulang alik ke pasar raya ataupun ke pasar biasa beberapa kali kerana ada barang yang terlupa nak beli. Itu ya, makanya kita perlu tulis. Jadi macam hari esok nak beli barang, jadi hari ini petangnya kita sudah tulis, kita simpan dalam tas tangan kita ya, apa yang kita nak belikan. Jadi kita tidak lupa. Kalau kita datang 2 kali, itu sudah membuang waktu kita, juga membuangkan wang taksi kalau kita naik taksi kan. Ya, itu dia. Kata orang ya, mungkin ramai yang tak sedar bahawa cara memasak yang bijak dapat kita mengurangkan kos dan membantu mengawal perbelanjaan keluarga ya. Ya, kita menyelamatkan perbelanjaan keluarga ya. Suami kita bertungkus-lumus mencari wang kan, jadi kita cuba menjimatkan belanja, itu juga kita membantu dia juga ya. Ya, itu dia. Ya, kata orang ya, perancangan sebelum membeli tu amatlah bagus ya. Kita mesti ada rancangan yang sebagaimana aku katakan tadi, kita tulis ya apa yang kita nak beli esoknya. Jadi petang tu ataupun malam kita tulis dekat diary ya. Lepas tulis kita masukkan dalam tas tangan kita yang kita bawa sehari-hari ke pasar ya, ke pasar ataupun ke pasar raya. Jadi tuliskan menu yang kita suka masak ataupun makan, supaya kita ni tidak mempunyai semua bahan yang diperlukan. Jadi kita ni, supaya anda mempunyai semua bahan yang diperlukan ya. Kita tentu tahulah apa yang keluarga kita suka makan kan. Jadi ini juga akan membantu mengelakkan godaan mengambil saat akhir bagi memenuhi kata orang troli, yang akhirnya akan menyebabkan anda terlebih berbelanja ya. Nanti sepenuh-penuh troli ya, yang ada begitu sudah diatur, bila sudah sampai ke pasar raya mereka terlebih sampai penuh troli ya. Ya, itu dia. Jadi kita ni selalunya cara ini lebih menjimatkan kos, kerana anda membeli daging ataupun sayur-sayuran secara pukal ya. Dengan kata orang langkah ini, anda boleh kata orang memasak kesemuanya dalam kuantiti yang banyak dan menyejuk bekukan ya, untuk dimakan pada hari-hari lain. Kita boleh sejuk bekukan ya. Itu pun menjimatkan waktu kita ya. Jadi mungkin menyebabkan anda rasa bosan. Kalau hari-hari kita nak siapkan, bosan, kita bekukan, kita siap segala rempah ratus yang kita nak masak tu kan, untuk hari esok, untuk kalau boleh untuk 1 minggu kita siapkan. Jadi pertama kita berjimat belanja, pertama ya, kita berjimat belanja. Kedua, menjimatkan waktu kita. Ketiga, kita menjimatkan tenaga kita ya. Salah satunya kita menjimatkan tenaga kita ya kan. Ya, itu dia. Terima kasihlah atas waktu anda menonton videoku sampai selesai. Inilah perkongsianku tentang cara kita menjimatkan perbelanjaan kita sehari-hari, belanja dapur ya. Ya, terima kasih. Kita jumpa di lain kali. Bye. Love you.